Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Doa Selamat untuk pemergian kontingen Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang akan menyertai Malaysian Battalion Malbat 85012 diadakan di Surau Ad-Difaq Bolkiah Garrison petang kemarin. Kontingen tersebut sebagai sebahagian daripada misi pengaman pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan UNIFIL. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis diisikan dengan tazkirah bertajuk Akhlak dalam Berjihad. Kontingen ABDB terdiri daripada 30 anggota diketuai oleh Major Pengiran Muhammad Syahir Fadilah bin Pengiran Saleh. Mereka dijadualkan berlepas ke Malaysia sebelum meneruskan perjalanan bersama Malbat 12 ke Lubnan. Inisiatif Lakastah Bersedia, usaha berterusan tabung amanah pekerja TAP ke arah menekankan kepentingan rancangan persaraan dan meningkatkan literasi kewangan dalam kalangan penduduk di negara ini. Justru Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan TAP menggalakkan ahli-ahlinya untuk menambah simpanan masing-masing menerusi sumbangan sukarela atau meneroka pelbagai produk dan perkhidmatan kewangan lain. Berucap pada Majlis Pelancaran Lakastah Bersedia, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga menyatakan usaha tersebut bukan sahaja dapat menyelesaikan keperluan kewangan segera, malahan memainkan peranan penting dalam membina masa depan kukuh dan lebih terjamin semasa hari persaraan. Acara berlangsung di The Mall Gadong. The Lakastah Bersedia event today has been thoughtfully curated to emphasize on the importance of holistic retirement planning, particularly the need for early preparation before transiting into retirement. Over the next 2 days, we will explore key aspects of retirement life, focusing on financial independence, securing financial freedom. We will also discuss how to protect yourself against scams and ever important issues in today's world. Acara selama 2 hari itu termasuk inisiatif program perancangan persaraan TAP yang disasarkan kepada ahli TAP yang akan bersara dalam masa 10 ke 15 tahun akan datang. Manakala program TAPCERT ditawarkan kepada pengamal perancangan kewangan. Kedutaan Republik Turkiye di negara Brunei Darussalam malam tadi mengadakan majlis resepsi bagi memperingati ulang tahun ke-101 pengisytiharan Republik Turkiye. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke majlis tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Tuanan terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara ini, dalam ucapannya antara lain menggariskan dalam 40 tahun hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turkiye, kedua-dua negara menikmati hubungan yang baik dan berkongsi perpaduan yang kukuh. Majlis diisikan dengan penyampaian sijil kursus bahasa Turkiye kepada pelajar Institut Yunus Emri. Hari Peladang Petani, Penternak dan Nelayan di negara ini disambut pada setiap 1 November setiap tahun. Petang kemarin, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid Pengiran Muda Abdul Matin, Kampung Melaut. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sambutan bagi mengiktiraf dan mengenang jasa para peladang, petani, penternak dan nelayan dalam peranan mereka selaku penjana makanan di negara ini. Setiap peserta rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun adalah duta kecil negara yang akan membawa visi dan inspirasi untuk masa depan lebih baik.
bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi juga untuk negara. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan juga mengingatkan kepada para peserta untuk berpegang teguh dengan prinsip Melayu Islam Beraja yang menjadi asas identiti negara. Berucap pada Majlis Penyerahan Bendera Negara Brunei Darussalam bagi rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun ke-48. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad turut menekankan semangat berpasukan, saling menghormati dan keinginan untuk berkhidmat adalah elemen penting yang akan membawa kepada kejayaan para peserta. Majlis berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Sincere hope that upon your return, you will bring back valuable knowledge, skills and experiences along with the renewed spirit to contribute to the progress of our country. May you become an inspiration to other youth, motivating them to be knowledgeable, morally upright and dedicated to the nation. Majlis diteruskan dengan penyerahan bendera negara kepada ketua delegasi. Juga diselajurkan penyerahan tiket penerbangan oleh Tuan Yang Terutama Maida Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun ke-48 akan berlangsung selama 38 hari bermula 4 November di Tokyo, Jepun. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hassanal Bolkiah Pekan Tutong dengan kerjasama Muslimah dan Kumpulan Belia Ibadur Rahman malam tadi mengadakan majlis menyantuni anak-anak yatim sempena 58 tahun pembukaan Masjid Hassanal Bolkiah Pekan Tutong. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofyan bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Pengisian majlis, bacaan tahlil, doa arwah dan ceramah bertajuk Kelebihan Menyantuni Anak Yatim. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan kepada 18 anak yatim dari Kampung Pancur dan Kampung Petani. Bersempena Majlis Convocation Politeknik Brunei PB ke-10, petang kemarin diadakan Majlis Anugerah Cemerlang bagi 35 graduan terpilih dan 9 kaki tangan. Acara diadakan di sebuah hotel di Berakas. Penyampaian anugerah pelajar terbaik disempurnakan oleh Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal selaku pengerusi Lembaga Pengelola Politeknik Brunei. Manakala anugerah Duta Republik Rakyat China disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Zhao Jianguo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Saya rasa sangat bersyukur. Perjalanannya memang mencabar selama 3 tahun ini. Membalanskan bisnes sama pelajaran memang sukar, tapi alhamdulillah akhirnya berjaya jugalah. I think it's berkat of cikgu-cikgu yang mengajar doa-doa cikgu, as well as sendiri berusaha lah awal before the exam itu. Program Jati Diri merupakan satu inisiatif yang amat penting kerana ia tidak hanya memberikan peluang kepada belia untuk meningkatkan kemahiran mereka, bahkan juga membentuk sifat-sifat kepribadian yang sangat diperlukan. Perkara itu ditekankan oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara pada Majlis Penutupan Program Jati Diri bagi Kohort 7. Majlis berlangsung di Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara PKBN. Yang Berhormat Dayang Chong Chin Yi juga mengongsikan generasi muda perlu dilatih untuk menjadi pemimpin yang berintegriti, berwawasan, bertanggungjawab dan mampu menggerakkan perubahan positif dalam masyarakat. 50 pelatih terdiri daripada pelajar iSkills Kohort 7 di Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE termasuk 10 alumni PKBN menamatkan latihan. Masa masuk sini, of course ada mengalih lah. Tapi berbaloi, semua di sini pelajarannya sama, taklimat-taklimat yang kena beri dapat digunakan di luar sana saja untuk mempersiapkan dirilah. Dapat mendisiplinkan diri, lebih kuat lagi, berdikari lagi sendiri, tidak ada
pertolongan orang lain, semua sekali buat sendirilah. Perasaan happy sama excited juga dapat pengalaman baru yang pernah dibuat di luar. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menerima kunjungan daripada rombongan Universiti Hadramaut Yaman. Majlis berlangsung di Kolej Universiti berkenaan. Rombongan dialu-alukan oleh Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB. Semasa perjumpaan, kedua-dua institusi membincangkan mengenai peluang kerjasama khusus dalam bidang pendidikan, pertukaran pelajar, libat sama komuniti, pelaksanaan penyelidikan bersama dan penganjuran persidangan serta seminar. Juga diadakan penandatanganan memorandum persefahaman MOU antara Kupu SB dengan Universiti Hadramaut. Dengan termeterainya penandatanganan itu, ia akan dapat menjalinkan hubungan kerjasama yang boleh diterokai dalam bidang-bidang tertentu. Kupu SB juga menerima kunjungan daripada rombongan Universitas Islam Negeri Siber, Syekh Nurjati Cirebon, UIN SSC Indonesia. Rombongan dialu-alukan oleh Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, Penolong Rais Penyelidikan Pengantarabangsaaan Perkhidmatan Kupu SB. Juga diadakan penandatanganan memorandum persefahaman MOU antara Kupu SB dengan UIN SSC bagi pelaksanaan kerjasama beberapa bidang akademik. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan melalui Fakulti Pendidikan dan Sains Kemasyarakatan melaksanakan program kolaboratif pendidikan antarabangsa bersama dengan Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Ilmu Khas IPG MKIK. Program diadakan di Kolej Universiti berkenaan. Antara pengisian program, Nadwah Murabbi Khas, perkongsian ilmu oleh pakar-pakar dalam bidang pendidikan dan perguruan. Juga diadakan sesi kongsi sama pengalaman praktik mengajar dan pendekatan pengajaran berkesan antara pelajar Kupu SB dengan IPG MKIK. Kira-kira 100 guru di bawah Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama menghadiri nadwah tersebut. Terdahulu, rombongan mengadakan lawatan ke Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan Sekolah Al-Amirah Al-Hajah Mariam Kampung Bengkurong bagi meninjau dan memahami lebih lanjut berkenaan pelaksanaan kurikulum pendidikan bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas di negara Brunei Darussalam. Dalam memperkukuh langkah keselamatan menentang aktiviti menyalahi undang-undang dan penipuan yang dijalankan melalui panggilan dan sistem pesanan ringkas SMS di negara ini, pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi AITI melaksanakan program pendaftaran semula kad SIM prabayar telefon bimbit. Program pendaftaran semula akan bermula dari 2 Januari 2025 sehingga 31 Disember 2025. Orang ramai yang menggunakan perkhidmatan telefon bimbit prabayar adalah dikehendaki untuk mendaftar semula kad SIM prabayar mereka dengan penyedia perkhidmatan masing-masing. Pendaftaran semula kad SIM prabayar akan dilaksanakan secara berperingkat oleh penyedia perkhidmatan melalui notifikasi SMS. Proses pendaftaran semula dijalankan secara fizikal dengan menghadirkan diri ke cawangan penyedia perkhidmatan masing-masing. Pelanggan telefon bimbit prabayar DST yang mendaftar sebelum 1 November 2024 adalah dikehendaki untuk menjalani proses pendaftaran semula. Proses pendaftaran semula boleh dijalankan sepenuhnya melalui dalam talian. Manakala pelanggan telefon bimbit prabayar progresif dan Imagine yang mendaftar sebelum 2 Januari 2025 adalah dikehendaki untuk menjalani proses pendaftaran semula melalui dalam talian. Bagi melengkapkan proses pendaftaran semula, pelanggan progresif dan Imagine masih perlu menghadirkan diri untuk pengesahan secara fizikal. Maklumat lanjut hubungi talian tertera. Tiga warga negara tempatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Belait atas kesalahan di bawah Perintah Eksais 2006. Muhammad Nur Izuman Han bin Dirman, 21 tahun, didapati bersalah memiliki 16 karton, 3 paket dan 19 batang rokok pelbagai jenis.
tertuduh ditangkap oleh para pegawai pencegah kastam unit operasi cawangan Blythe di kawasan letak kereta di Kedai Lumut Kuala Blythe pada 8 Ogos 2024. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda RM13,500 atau 13 bulan penjara jika gagal membayar denda. Dalam satu lagi kes, Didi Nur Nabilah binti Muhammad Kancang, 44 tahun, didapati bersalah memiliki 44 unit vape pod, 1 unit vape mod dan 23 botol jus vape pelbagai jenis. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda RM38,500 atau 14 bulan penjara jika gagal membayar denda. Manakala Mazlan bin Haji Muhammad Yassin, 47 tahun, didapati bersubahat secara mengetahui, membantu dan menemani Didi Nur Nabilah dalam urusan jual beli vape. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda RM38,500 atau 14 bulan penjara jika gagal membayar denda. Mereka ditangkap oleh pegawai pencegah kastam Kuala Blythe di sebuah rumah di kawasan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Mumung A pada 6 April 2024. Kesemua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Sementara itu, 2 warga negara Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah Perintah Eksais 2006. Mujiono, 49 tahun, didapati bersalah kerana memiliki 3 karton, 12 paket dan 14 batang rokok pelbagai jenis. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda RM5,000 atau 5 bulan penjara jika gagal membayar denda. Manakala Muntaqo bin Taham, 52 tahun, didapati bersalah memiliki 115 karton, 6 paket dan 12 batang rokok pelbagai jenis. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda RM110,000 atau 19 bulan penjara jika gagal membayar denda. Kesemua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Manakala wang tunai berjumlah RM106 Brunei dan $2 Singapura dirampas untuk tindakan selanjutnya. Tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 1 dan 2 angka menggunakan siri-siri TPK 2 dan 3 abjad dibukakan melalui nomborku Click and Bid selama 2 minggu mulai hari ini 1 November. Jabatan Pengangkutan Darat dalam siaran medianya mengongsikan penyertaan kepada tawaran tertutup tersebut akan dilaksanakan melalui laman sesawang nomborku. Bagi keterangan lanjut, layari laman sesawang www.nomborku.gov.bn. Hubungi JPD semasa waktu pejabat atau email ke hello@jpd.gov.bn. Orang ramai juga boleh melayari laman sesawang dan Instagram JPD bagi maklumat lanjut.